Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Ketika video ini dibuat, pandemik COVID-19 di Malaysia telah menjangkiti seramai 5,182 orang. Kes yang sudah sembuh pula adalah seramai 2,776 orang, manakala kes kematian pula adalah sebanyak 84 kes dicatatkan. Negara-negara barat seperti Amerika Syarikat paling teruk terjejas apabila pandemik ini menjangkiti 630,000 orang penduduknya. Sepanyol dan Itali masing-masing mencatatkan 177,000 dan 165,000 kes secara keseluruhan. Sementara itu, Jerman mengatasi Itali untuk berada di kedudukan 4 terbanyak dengan 133,000 kes, manakala Perancis 131,000 kes. United Kingdom pula terus mencatatkan pertambahan secara mendadak dengan menghampiri angka 100,000 jangkitan. Kes penularan di seluruh dunia pula telah melebihi angka 2 juta kes jangkitan. Apa yang paling menakutkan ialah vaksin untuk pandemik COVID-19 ini masih lagi belum ditemui dan ianya dijangka akan terus menular serta menjangkiti penduduk seluruh dunia. Kes pertama kepada pandemik global ini mula dikesan apabila menjangkiti seorang individu pada November 2019 yang tinggal di Hubei, Wuhan, sebuah negeri yang terkenal dengan pasar makanan eksotik di negara China. Pada ketika itu, pihak berkuasa mengesyaki bahawa virus corona ini berasal daripada virus bawaan kelawar. Namun demikian, pada kes-kes jangkitan yang berlaku berikutnya, para saintis mendapati bahawa ianya tiada kaitan dengan pasar tersebut. Para saintis kemudian mengesyaki bahawa COVID-19 adalah penyakit yang berasal daripada kelawar, kemudian menjangkiti tenggiling dan seterusnya menular di kalangan manusia. Namun demikian, ada juga di kalangan pencetus teori konspirasi menyatakan bahawa pandemik ini merupakan senjata biologi yang dicipta oleh manusia bagi tujuan kepentingan tertentu. Antara teori konspirasi yang popular di kalangan masyarakat ialah virus ini berasal daripada makmal penyelidikan di Wuhan National Biosafety Laboratory. Ia merupakan sebuah makmal yang membuat kajian dan penyelidikan tentang virus. Makmal ini dibina pada tahun 2017 dan mula beroperasi pada tahun 2018. Virus ini telah dicuri daripada sebuah makmal di negara Kanada oleh 2 orang saintis yang berasal daripada China. Mereka kemudian telah menghantar virus tersebut ke negara China dengan menggunakan khidmat kurier. Apabila virus tersebut sampai di makmal penyelidikan di Wuhan, para saintis di sana melakukan uji kaji dengan menyebarkan virus tersebut di pasar di Wuhan. Dan dari sinilah pandemik ini mula menular ke seluruh dunia. Selain itu, mereka juga menyatakan pada 18 September 2019, iaitu 11 minggu sebelum coronavirus merebak, pegawai di Tianhe Airport di Wuhan telah mengadakan latihan kecemasan untuk menghadapi wabak coronavirus. Kenapakah mereka memilih coronavirus dan bukannya virus-virus lain? Itu yang menjadi persoalan. Kemudian, pada 18 Oktober 2019, iaitu 6 minggu sebelum coronavirus merebak, sebuah persidangan event 201 telah diadakan di New York. Persidangan tersebut telah dianjurkan oleh Johns Hopkins Center for Health Security dan World Economic Forum bersama Bill and Melinda Gates Foundation. Bill and Melinda Gates Foundation adalah dimiliki oleh founder Microsoft iaitu Bill Gates. Di dalam persidangan tersebut, mereka telah membuat uji kaji dengan menggunakan simulasi dalam komputer mengenai kesan kepada manusia sekiranya virus merebak. Komputer tersebut memberikan keputusan yang amat memeranjatkan. Dia meramalkan bahawa 65 juta manusia akan mati akibat virus tersebut. Pada bulan November 2019, negara komunis China telah melancarkan teknologi 5G di Wuhan dan juga di bandar-bandar yang berhampiran. Teknologi 5G dikatakan memberikan pelbagai kesan buruk kepada manusia. 5G juga akan memberikan kesan seperti sesema dan demam. Kerana itulah, ramai penduduk di Wuhan menunjukkan kesan seperti sesema dan demam.
Jadi kerajaan komunis China akan menangkap semua orang yang menunjukkan kesan seperti selsema dan demam. Mereka akan memberikan alasan kononnya orang tersebut telah dijangkiti coronavirus ataupun COVID-19. Kemudian, mereka menyatakan bahawa vaksin yang akan dicipta adalah sangat berbahaya. Ini kerana vaksin tersebut akan dimasukkan dengan sejenis chip yang bertujuan untuk mengesan lokasi individu dengan lebih tepat. Akhir sekali, mereka juga memberikan kesimpulan bahawa kumpulan Kaza Satanis ataupun Illuminati sedang membuat perancangan untuk menggunakan isu coronavirus sebagai alasan untuk memastikan semua manusia di dunia ini disuntik dengan vaksin. Itu antara beberapa hujah teori konspirasi untuk membuktikan bahawa virus corona atau COVID-19 adalah ciptaan manusia. Namun demikian, teori-teori konspirasi yang berlega di kalangan masyarakat dunia ini segera dijawab secara tuntas oleh pakar-pakar akademik dan ilmuwan yang pakar di dalam bidang masing-masing. Link rujukan saya akan sertakan di dalam deskripsi di bawah. Mereka menyatakan bahawa virus tersebut bukanlah ciptaan manusia. Sebaliknya, ianya berasal daripada haiwan dan menjangkiti manusia. Ini kerana antibodi manusia tidak mampu mengesan kehadiran virus ini, seterusnya menyebabkan individu yang dijangkiti mengalami simptom sakit yang kronik. Selain daripada itu, berkenaan dengan uji kaji daripada makmal penyelidikan di Wuhan, mereka menyatakan bahawa makmal tersebut merupakan antara makmal moden yang dibina untuk mengkaji virus-virus berbahaya. Dan makmal penyelidikan ini adalah sama seperti yang terdapat di beberapa buah negara maju yang lain. Selain daripada itu, cerita mengenai dua orang saintis daripada China yang dikatakan mencuri virus daripada makmal di Kanada juga adalah cerita palsu yang direka-reka. Dikatakan setelah ditangkap mencuri, saintis berkenaan telah diberhentikan kerja. Namun demikian, kedua-dua saintis tersebut masih lagi bekerja di makmal penyelidikan di sana. Benarkah Gates Foundation meramalkan tentang pandemik yang berlaku ini? Sebenarnya, latihan simulasi yang dilakukan tidak tertumpu pada ramalan penularan wabak COVID-19. Ia adalah simulasi untuk persediaan menghadapi wabak-wabak berbahaya yang lain juga. Selain daripada itu, kajian menunjukkan teknologi 5G juga adalah tidak berbahaya kepada kesihatan manusia. Ia tidak akan mendatangkan kesan sampingan kerana gelombang mikronya tidak terlalu tinggi seperti pancaran sinar X dan ketuhar mikro. Jadi, ianya sangat selamat untuk digunakan oleh manusia. Adakah benar vaksin yang akan dicipta akan dimasukkan dengan chip berteknologi tinggi untuk mengesan lokasi manusia? Jawapannya tidak mungkin. Memang benar, syarikat farmasi berketurunan Yahudi terlibat dengan pembuatan vaksin ini. Namun demikian, ia turut disertai oleh banyak lagi syarikat-syarikat lain daripada seluruh dunia. Tidak logik sekiranya ia adalah konspirasi untuk membunuh manusia, kerana sudah tentulah dengan pelibatan ramai kumpulan dan individu ini, pastinya ia sudah dibocorkan terlebih dahulu. Kesimpulannya, virus merupakan makhluk mikrobiologi yang memang wujud di muka bumi ini sejak lama dahulu. Ia merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Virus yang tular ini adalah sebagai peringatan daripada Allah untuk kita lebih dekat dengannya serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Apa pendapat anda? Sila berikan komen di bawah. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.